Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua murid yang masih lagi studi bersama dengan saya dalam slot tahap 2. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustazah Rahmawati dan juru bahasa isyarat kita Cikgu Azliana. Okey Ustazah, untuk segmen ini pula kita nak fokuskan tentang apa pula? Okey, untuk fokus slot yang seterusnya kita nak fokus tentang dalil Al-Azim dan Al-Hamid dan juga hukum beriman dengan Allah Al-Azim dan Al-Hamid dan juga apakah kepentingan beriman dengan Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Ya, jadi kita kena tahu apakah dalil-dalilnya, betul tak Ustazah? Ya, betul. Jadi apakah dalilnya Ustazah? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi dengan dalil Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil ini bermaksud sumber hukum. Apa sumbernya yang mengatakan Allah itu Al-Azim dan Al-Hamid? Kita lihat dalil nama Allah Al-Azim rujuk surah Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Ustazah minta Lokman lah untuk bacakan dalil ni. Boleh Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Okay, betul ke Ustazah? Sadaqallahul azim. Ya, betul. Tahniah Lokman. Sama-sama. Baiklah. Seterusnya kita lihat apakah dalil nama Allah Al-Hamid, iaitu surah Hud ayat 73. Ustazah juga pohon bantuan Lokman lah untuk bacakan dalil. Boleh Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu hamidum majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Betul ke Ustazah? Ya, betul. Sadaqallahul azim. Jadi Ustazah harap semua murid-murid di luar sana telah pun mengetahui dan memahami apakah itu dalil. Kita rujuk surah ayat Al-Quran yang mana tentang Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Sesungguhnya tiada yang layak dipuji melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak puji lebih-lebih, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita teruskan lagi dengan hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apa ya murid-murid hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Apa agaknya Lokman hukumnya? Hukumnya wajib Ustazah. Wajib, ya betul. Betul Ustazah? Ya betul ya. Ya murid-murid, hukum beriman dengan Allah Al-Azim dan Al-Hamid adalah wajib. Tak ada pilihan lain, memang wajib. Betul Ustazah. Baiklah, terusnya kita pergi kepada Ustaz Uji Minda. Uji Minda. Ustazah nak tanya adik Amni. Mana adik kita? Amni. Baiklah Lokman, boleh tolong bacakan soalan yang Boleh ketiga? Ustazah. Soalannya berbunyi begini. Apakah hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Wajib. Wajib. Terus jawab tu. Wajib. Wajib. Okey, betul kita ke, lihat. Ustazah, Ya, betul. Jawapannya ialah wajib. Tahniah. Okey, tahniah Ustazah ucapkan. Okey. Layak mendapat 1 bintang daripada Ustazah Rahmawati. Tahniah Amni. Baiklah, seterusnya Ustazah okey, tak apa. Kita teruskan lagi dengan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kenapa ya penting sangat kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Ada beberapa kepentingan. Pertama, merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah tahu tentang pengertian apa yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Azim, nama Allah Al-Hamid, insya-Allah secara automatik kita akan rasa dekat dalam hati kita, jiwa kita, betapa agungnya Allah Taala, betapa hebatnya Allah Taala. Kita dah tak rasa ada benda lain yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian membentuk peribadi yang berakhlak mulia. Sebagai makhluk hamba ciptaan Allah, kita hendaklah sentiasa berusaha untuk membentuk pribadi berakhlak yang mulia. Janganlah kita buat perkara-perkara yang tidak baik. Dan kemudian kita hendaklah memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih kerana apa sahaja yang kita ada, apa sahaja yang kita miliki di dunia ini, kepandaian, kecantikan, duit banyak, ada rumah, ada kereta, semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Pinjaman sementara sahaja.
Kemudian berusaha memperbaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Kita dah tahu kita ni hamba Allah, kita hendaklah sentiasa memperbaiki diri kita dari segi perangai kita, amal ibadah kita, kerana kita nak berusaha menjadi lebih baik. Kalau semalam mungkin kita buat 2-3 kebaikan, hari ini mungkin kita boleh nekat nak buat tambah lagi kebaikan, perbanyakkan lagi amal ibadah kita, zikir kita, banyakkan lagi kebaikan yang kita buat. Kemudian melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang maha agung, yang maha sempurna, yang layak dipuji. Kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kita ni hanyalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payahlah rasa bangga, belaga, sebab semua itu hanyalah pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian selalu memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan subhanallah, kan. Kita ni tak sesibuk mana pun kita kan dalam hati, sebenarnya 24 jam kita boleh je berzikir kan dalam hati. Sambil belajar, mungkin kita belajar tapi dalam hati kita sentiasa berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah. Okey, baiklah, Ustazah nak tanya murid Ustazah dulu. Okey, Ustazah nak tanya kepentingan, kita nak ulang kaji, kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Ustazah nak tanya Alia, boleh tolong sebutkan satu kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Sentiasa merasai keagungan Allah. Ya, betul. Sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Ustazah nak tanya Firas, boleh beri satu contoh kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Firas, sebutkan satu kepentingan. Okey Firas, jangan lupa onkan mic. Ya. Okay, dia tengah mencari Ustazah. Baiklah, Ustazah nak tanya Amni. Amni mungkin boleh cuba? Ya. Berikan satu contoh kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kepentingan. Ya. Kepentingan. Apa yang lagi satu? Ya. Membentuk peribadi yang mulia. Ya, Peribadi betul. yang mulia. Betul. Betul. Tahniah, tepat sekali. Baiklah, Ustazah nak tanya Arisa. Berikan lagi contoh kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Apa dia, Arisa? Memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Ya, betul. Tahniah. Kemudian Ustazah nak tanya Firas. Firas, boleh tolong sebutkan satu kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Boleh. Ya. Okey, baik. Jadi 3 kita dah dengar. Kita nak tunggu Firas pula. Apakah jawapannya? Ya, betul. Okey, Betul ke, Ustazah? tahniah. Ya, betul. Tahniah. Okey, bagus. Tahniah diucapkan. Baiklah. Ada tak ganjaran untuk murid-murid kita Ustazah? Ya, semua layaklah mendapat bintang. Semua dapat satu bintang. Ya, semua layak mendapat baik, bintang. Tahniah Firas 1 bintang. Kemudian Alia 1 bintang. Ustazah, boleh teruskan? Okey, baiklah. Kita teruskan dengan uji minda. Ustazah nak tanya siapa yang baru kurang bintang tu? Luqman. Ustazah nak tanya Alia lah. Alia? Ya. Alia? Baiklah, Luqman boleh bantu Ustazah bacakan soalan? Boleh Ustazah? Ya. Okey, soalan seterusnya berkaitan berikut merupakan bukan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid kecuali. Apa Membentuk jawapannya? peribadi mulia. Ya, membentuk peribadi mulia. Ya. Ya, betul jawapan dia. Tahniah, Alia layak mendapat 1 bintang daripada Ustazah Rahmawati. Ya, tahniah Alia. Okey, baiklah. Di dalam slot ini kita dah mempelajari tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Murid-murid perlu ingat bahawa kita di dunia ini adalah sebagai hamba Allah. Jadi apa pun yang kita buat di dunia ini sebenarnya
perjalanan kita menuju ke alam yang abadi, iaitu alam akhirat. Kita mahu mati dalam keadaan husnul khotimah. Betul. Ya, di hujung tu kita nak memilih syurga atau neraka. Dah tentulah kita nak masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, kenalah sentiasa melakukan amal kebaikan yang baik. Banyakkan ibadah. Kita jangan, yang Allah tak suruh, yang Allah larang, jangan buat. Kita hendaklah menjadi sebagai seorang murid, kita hendaklah berusaha menjadi murid yang apa dia? Ibu bapa cakap suruh buat apa kat rumah, buat. Suruh belajar rajin. Jangan malas-malas. Kalau cikgu bagi kerja sekolah, kenalah buat kerja sekolah. Sebagai hamba Allah, Allah Taala nak kita apa? Banyakkan amal ibadah. Kita hanyalah kalau kita rasa kawan kita tu hebat sangat, kita janganlah terlalu memandang terlalu macam kagum sangatlah. Sebab kehebatan ataupun kepandaian yang dia miliki itu sebenarnya adalah pinjaman, kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, benda tu kalau kita itulah. Dan hari ini kalau kita rasa kita hebat, kita ingat balik semua itu datang dari Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustazah, banyak yang kita belajar di segmen ini dan kali ini kita nak rehat sekejap. Boleh ke Ustazah? Ya, boleh. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot tahap 2.